Okey, baiklah. Assalamualaikum dan hari ini cikgu akan ajar tentang topik bahan. Apa yang kita akan belajar dalam kelas kali ini ataupun video ini adalah ada tiga. Semuanya tentang sifat bahan. Yang pertama, penebat dan konduktor. Kita akan tengok nanti apa itu penebat, apa itu konduktor. Selepas tu, menyerap air dan kalis air. Ni mungkin kamu sudah tahu, tapi kita akan tengok lagi apa maksudnya. Dan juga tenggelam dan terapung. Okey, cikgu akan teruskan pergi ke yang pertama. Sifat bahan, penebat dan konduktor. Seperti yang kamu boleh nampak di sini, ini adalah maksud konduktor ataupun penebat. Okey, konduktor ni apa-apa bahan, kamu sudah belajar kan bahan kan? Apa-apalah, kamu pilih satu, kamu tengok dia boleh mengalirkan arus elektrik ataupun tidak. Kalau boleh, dia akan masuk dalam kategori konduktor, kumpulan konduktor. Kalau bahan tu yang kamu pilih tu, contohlah kamu nak cari straw kan? Tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Dia masuk ke dalam penebat ni. Okey? Okey, macam mana kita mahu mengenal pasti? Senang saja. Konduktor ni kebanyakannya 99% lah memang diperbuat daripada logam. Okey? Dan penebat ni diperbuat daripada selain logam lah kan. Kayu, getah, plastik, kaca. Sebab tu, kalau kamu tengok wayar-wayar kamu tu semua adalah logam. Kemudian di luar wayar tu ada getah, ada plastik supaya kamu hendakan akaran. Okey, ini soalan dia. Ini ada sel kering. Kalau kita sambung ni, dia ada karan lah dan mentol akan menyala. Okey, cuba kamu sambung ranting kayu di sini, ganti wayar sini yang terputus ni. Dia akan menyala ataupun tidak? Jika dia menyala, magic tu. Guna kayu saja boleh menyala lampu mentol kan. Kalau menyala masuk dalam konduktor. Macam sini tadi. Sebab dia boleh alirkan arus elektrik. Kalau tidak menyala, dia akan masuk dalam penebat. Okay, sama juga pemadam. Kamu sambung ganti wayar ni dengan pemadam. Sambung di sini. Klip kertas ni pun sama. Cuba kamu bayangkan. Klip kertas ni dia diperbuat daripada logam. Jadi logam mana? Sini. Dia adalah konduktor. Wayar kuprum. Ni wayar kuprum ni memang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey. Yang kedua adalah menyerap air dan kalis air. Menyerap air ni adalah bahan yang menjadi basah apabila terkena air. Air akan masuk ke dalam bahan tersebut, disimpan dalam bahan tu. Okey. Kalis air ni, bahan tu tidak boleh simpan air. Okey, contohnya di sini macam ni, span. Span ni kalau kamu rendam dalam air, kamu angkat dia jadi berat kan. Kemudian kamu perah macam ni, dia keluar air sebab dia simpan air. Tapi yang kalis air macam ni. Ini adalah baju hujan. Sepatutnya gambar ni bergerak tapi dia tidak bergerak pula. Baju hujan ni kalau lepas kamu rendam dia, lepas tu dia tidak jadi berat pun. Dia tidak masuk ke dalam baju hujan tu. Dia di permukaan saja airnya kan. Seterusnya adalah tenggelam dan terapung. Tenggelam ni, bahan tu kalau kamu letak atas air, terus dia masuk, lemas ke dalam. Terapung ni pula dia akan berenang-renang di atas air tu. Dia berada di atas air. Kita tengok contohnya. Contohnya ni kapal ni. Kalau dia karam, dia akan tenggelam. Itu, tengok tu, dia tenggelam lemas masuk dalam. Ini pula ais tu. Kamu tengok ais tu sentiasa terapung di atas kan. Itu maksudnya terapung dan tenggelam. Okey, kita pergi kepada soalan kamu. Ini soalan kamu. Okey, yang pertama kamu kena pasti
Ranting kayu kalau kita sambung ke sini, mentol akan menyala ataupun tidak. Tanda tik sini, right. Mana satu. Kemudian pemadam, klip kertas dan wayar kuprum. Berdasarkan sana, mana-mana yang menyala adalah konduktor. Yang tidak menyala adalah penebat. Okey. Seterusnya adalah pemboleh ubah. Dimanipulasi ni macam cikgu sudah pernah ajar, cikgu tahu ramai lupa, yang berbeza dari awal sampai habis. Dia berbeza. Okey. Yang seterusnya adalah bergerak balas. Bergerak balas ni adalah hasil eksperimen. Apa yang berubah masa akhir eksperimen. Okey. Jika klip kertas dan wayar kuprum dikeluarkan daripada liter elektrik, sentuh dua jenis bahan tersebut. Apa rasanya? Kamu sentuh klip kertas dan wayar kuprum ni, apa rasanya? Ada tekaran sikit, sakit-sakit. Kenapa? Seterusnya ini, ada bahan-bahan diberi, kemudian kamu boleh tengok dia kalis air ataupun menyerap air. Kamu boleh uji di rumah. Sebab benda-benda ni cikgu rasalah memang ada dekat rumah kan. Cari balon ni. Dan yang seterusnya adalah terapung dan tenggelam. Ini pun kamu boleh cuba dekat rumah. Seterusnya, ini model paru-paru. Kalau kita ada masa nanti tahun depan, kita boleh buatlah kan dalam kelas. Okey. Dan straw ni dia terapung atau tenggelam kalau dalam air. Boleh cuba. Dia kalis air atau menyerap air. Sama juga bekas ni. Dan buatlah sampai habis kan. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.